Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan melihat kuliah kita untuk tajuk yang baru, iaitu untuk bab 3 yang kita namakan sebagai boundary layer. So sebagai permulaan, saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan apa yang dikatakan dengan boundary layer. Okey. Sebelum itu kita melihat berkenaan dengan kepentingan boundary layer. Okey, sebelum kita melihat bagaimana boundary layer terhasil dan sebagainya, apa yang didefinisikan sebagai boundary layer, kita perlu melihat apakah kepentingan ataupun apakah tujuan kita belajar boundary layer. Ia rentetan daripada apa yang telah kita belajar di dalam bab 2. Di dalam bab 2 kita lebih kepada berkenaan dengan ideal flow. Okay, dan ideal flow di sini membawa maksud aliran yang kita kaji adalah ideal. So ideal di sini membawa maksud there are no resistance. So maksudnya aliran yang berlaku di situ tidak menghasilkan apa-apa daya rintangan. Oleh itu, apa kesannya di dalam ideal flow? Kita dapati bahawa kita telah lihat beberapa contoh pengiraan. We found that there are no drag force. Dan dalam masa yang sama kita kata kita tidak boleh juga mengira lift force. Okay, so lift force ini kecuali sekiranya silinder tersebut berputar dengan certain rotational speed. Okay, itu cerita lain lah. Okay. So jadi itu sebab kita kata di dalam ideal flow sekiranya kita ada silinder seperti ini, kita akan dapati bahawa aliran akan bergerak, dia akan melanggar di sini dan dia akan naik di atas bentuk silinder dan akhirnya akan bergerak semula seperti itu. Okay, dia akan berlaku secara simetri begini. Kerana di dalam real life, okay, di dalam keadaan sebenar, udara kita kata akan bergerak di sini, naik ke atas dan akhirnya akan dia akan terbang seperti ini. Dia akan mengalir, membuka ruang kosong di bahagian belakang. So apabila keadaan ini berlaku, kita kata berlakulah drag force ataupun daya rintangan disebabkan oleh size objek ini. Okay. So tetapi mengapakah ideal flow ini penting di dalam kajian? Pertama, kita cuba untuk menggambarkan sesuatu aliran dengan menggunakan rumus matematik. So jadi di sini saya harap awak dapat faham. Seperti yang pernah saya terangkan di dalam fluid mechanics 1, kita belajar tentang Bernoulli. So Bernoulli equation is about the energy inlet and outlet. Means the total energy before certain things happen and the total energy after work has been done. So pada peringkat permulaan kita akan belajar bahawa tidak ada rintangan. Tetapi di akhir, di dalam tajuk flow in pipe, kita belajar tentang minor loss, major loss dan sebagainya, menyebabkan tenaga pada input terpaksa digunakan sedikit untuk melawan geseran. Okey, itu kita belajar, maknanya nature pembelajaran kita. Kita belajar dulu berkenaan dengan yang simple idea, maksudnya flow without resistance, kita panggil ideal flow. Then kita kata barulah kita belajar flow in real life. So saya rasa dua terms ini awak telah pernah dengar di dalam fluid mechanics 1, iaitu ideal flow, dan lawan bagi ideal flow ialah real flow. Okay, so di dalam boundary layer, kita kata kita akan membicarakan berkenaan dengan real flow. Okay, aplikasi di dalam real flow ini banyak, tetapi kita cuba fokuskan kepada lift and drag force. Kerana apa? Kerana kita kata ia adalah rentetan dari apa yang kita belajar daripada fluid mechanics, daripada bab 2, ideal flow. Kita dah ada idea lift force, drag force and so on and so forth. So kita akan melihat dengan lebih detail di sini, dengan lebih jelas di sini berkenaan dengan lift force dan drag force. Okay, let's say. So we start with this aerofoil. Let's say we have this aerofoil with this angle of attack. So angle of attack means the angle between the aerofoil here and the horizontal line. So this is the angle of attack.
So this is the normal situation where your pilot, or if you are a pilot, so the way we want to take off our airplane, so the condition of the aerofoil of the condition of your wing must be like this. So mean you need to determine what is your angle of attack. Okay. So this is the common diagram for aerofoil when we discussing about lift and drag force. So and then the definition, the common one is lift force here is a force which is perpendicular to airflow, and the drag force is a force which is parallel to the airflow. So maknanya kalau ada daya yang terhasil selari dengan arah aliran angin, kita kenali sebagai drag force, dan daya yang perpendicular bertentangan serenjang dengan arah aliran kita panggil lift force. Okay. Oleh itu di dalam mathematics kita bolehlah menulis drag force di sini adalah summation, maksudnya total force. Kita kata selalunya setengah buku dia memakai perkataan summation, maksudnya maknanya total force ataupun hasil tambah semua sekali daya yang ada pada paksi X. Dan lift force di sini adalah summation for forces on Y axis. Okey, kita bermula pengiraan lift force dan drag force kita dengan satu contoh mudah seperti ini. So kita anggap bahawa kita memiliki satu kawasan yang kecil yang condong dalam keadaan beberapa darjah. Dan luas kawasan yang kecil ini kita tandakan sebagai dA. So di sini A adalah area. So dA di sini membawa maksud adalah small part of that area. Maksudnya sekiranya kita ada aerofoil yang kita ada kepak kapal terbang macam itu, oleh itu kita hanya mengambil satu kawasan yang kecil di sini untuk kita mulakan pengiraan. So kawasan yang kecil ini kita tandakan sebagai dA. Okay. Kemudian kita anggap bahawa ada satu aliran ataupun had laju linear yang dialirkan ke atasnya. Maksudnya kita melukis satu had laju linear di sini yang kita kata akan mengalir ke atasnya seperti itu. Okay. Had laju linear ini selalunya kita akan tulis dengan simbol capital U. Okay. U besar. Okay. Cuma untuk membezakan antara small u dan capital U di dalam penulisan tangan, so saya harap pelajar dapat menggunakan cara ini. Saya harap pelajar dapat menulis capital U sebagai U dan ada bar di sini. So ini bukanlah average velocity. Dia cuma sekadar ingin membezakan capital U dan small u. Okay, ini saya harap pelajar dapat menggunakan idea ini kerana di dalam menjawab soalan nanti ada kemungkinan pelajar tidak tahu pelajar menulis capital U atau U. So nanti ada kesilapan pelajar akan cancelkan U dengan capital U. Okay, by right, U dan capital U bukanlah satu velocity yang sama. Ia mempunyai takrifan yang amat berbeza. Oleh itu saya harap awak dapat berhati-hati. So capital U selalunya saya akan tulis di sini. Ada bar di atas ni. Okay, tetapi kalau small u saya akan tulis sebagai u biasa sajalah. Seperti itu. So walaupun mungkin size sama, ini adalah capital U dan ini adalah small u. So ini adalah sekadar untuk membezakan penulisan tangan di antara capital U dan small u. Di dalam buku teks tidak ada simbol ini. Kerana apa? Buku teks diprint dengan tulisan yang cantik. Oleh itu pelajar dapat membezakan di antara capital U dan juga small u. Okay. Kemudian kita dapati bahawa apabila ada aliran linear seperti ini mengalir melalui satu kawasan yang kecil dan condong seperti ini, kita dapati bahawa ada dua fenomena yang berlaku. Fenomena yang pertama ialah di sini, disebabkan ada aliran U, maka akan ada perubahan pada tekanan yang bertindak.
Oleh itu, ini dapat diterangkan dengan menggunakan hukum Bernoulli kerana idea yang paling mudah apabila had laju tinggi, tekanan akan menjadi rendah. Kemudian, tekanan yang terhasil yang ada pada permukaan atas dan ada pada permukaan bawah permukaan tersebut akan bertindak ke atas area. So, apabila tekanan bertindak di atas area, ia akan menghasilkan force. Okey, jadi di sini awak kena ingat, sebab yang pertama, maksudnya fenomena yang pertama berlaku apabila ada aliran mengalir ke atas sesuatu aliran yang condong seperti ini, kita dapati bahawa akan berlaku perubahan had laju. Perubahan had laju akan menyebabkan berlaku perubahan tekanan. Tekanan yang terhasil akan bertindak pada permukaan dan akhirnya menghasilkan force. Okey. Satu perkara yang awak kena tahu. Kemudian fenomena yang kedua. Okay. Fenomena yang kedua kita katakan bahawa udara juga mempunyai geseran. Kerana apa udara mempunyai geseran? Kerana udara mempunyai viscosity. Okay. Dan oleh kerana ia mempunyai viscosity, dia mempunyai geseran. Geseran ini juga akan menghasilkan force, daya. Okay, apa rumus yang boleh kita hubungkan di antara kedua-dua ini? Kita kata kita boleh hubungkan ini dengan idea force sama juga tau didarabkan dengan A, di mana A ialah cross section area. So perkara dua ini, okay, yang nombor dua ini sebenarnya kita telah belajar di dalam fluid mekanik 1. Kerana di dalam fluid mekanik 1 kita telah belajar idea viscosity. Dan saya rasa awak telah diperkenalkan dengan idea sekiranya kita ada fixed plate di sini. So kita ada fixed plate, kemudian atas ini ada lagi satu plate dan di tengah ini ada cecair. Kita dapati bahawa kita memerlukan certain force untuk menarik plate yang berada di atasnya. Kenapa kita memerlukan satu nilai daya untuk menarik plate di atasnya? Kerana viscosity yang ada di sini akan memegang plate tersebut. So oleh itu, apakah nilai daya di sini? So nilai daya di sini boleh dikira sebagai F sama juga dengan tau yang didarabkan dengan A. Di mana tau di sini ialah shear stress yang berlaku pada permukaan objek. Okay, yang ini saya harap awak dapat memahami dengan baik kerana di dalam fluid mekanik 1 telah diajar berkenaan dengan ini. Oleh itu, hasil daripada kajian ini, lahirlah Newton viscosity, Newton law of viscosity. So, apa rumusnya ialah kita tahu bahawa tau sama dengan mu du dA. Okey, so yang ini saya harap awak dapat alert kerana kita telah belajar di sini. So oleh itu kita kata shear stress di sini kita kata adalah berlaku disebabkan ada kehadiran viscosity mu. Okey, udara juga mempunyai viscosity yang tertentu atau ini tidak terhad kepada udara. Tetapi kita kata kita fokus application ini kepada kapal terbang lah, aerofoil. Okey. Walaupun kita kata mungkin kapal selam memerlukan aerofoil dan sebagainya, tetapi kita untuk lebih mudah memahami, kita akan cuba menggunakan udara sebagai medium di dalam kajian ini. Okey, kemudian oleh kerana udara mempunyai geseran dan geseran ini juga akan menghasilkan daya, so kita akan ada force sama dengan tau times A. Jadi apa yang boleh kita buat? Kita kena faham bahawa di sini kita telah ada dua jenis daya. Satu daya disebabkan oleh geseran dan satu daya disebabkan oleh tekanan. Oleh itu, kedua-dua daya ini kita perlu ringkaskan ataupun kita perlu melukis free body diagram untuk memahami efek ataupun kesan daya-daya tersebut kepada aerofoil kita. So, jadi apa yang boleh kita buat? Kita tentu ingat bahawa takrifan drag force dan juga lift force lebih kepada summation of forces in X and Y direction. So, untuk kita pastikan kita boleh
summation, kita boleh buat hasil tambah keseluruhan, kita perlu pecahkan daya tersebut kepada komponen daya masing-masing. Maksudnya kita pecahkan komponen kepada komponen X dan komponen Y. Okey, jadi kalau kita melukis free body diagram, kita dapati bahawa daya disebabkan oleh tekanan akan bertindak perpendicular kepada surface. So, ia akan bertindak perpendicular di sini. Saya harap awak dapat ingat ketika kita belajar hydrostatic force on flat surface, walaupun flat itu condong, walaupun plate ini condong, kita akan melukis daya adalah perpendicular. So, kalau dia tegak, kita melukis daya adalah seperti ini. Dia mesti perpendicular. Itu syarat yang pertama ataupun syarat yang mesti awak tahu. Jadi kita lukislah daya yang disebabkan oleh tekanan perpendicular seperti ini. Satu. So kemudian kita lukislah daya yang disebabkan oleh shear stress. So sama juga awak kena ingat kembali bagaimana awak melukis daya yang disebabkan oleh shear stress di dalam fluid mekanik 1. Selalunya kita akan melukis selari dengan permukaan objek. So jadi kita menulis tau darab A dengan arah ini. Kemudian seperti yang saya katakan, oleh kerana kita mempunyai dua jenis daya dan daya tersebut bertindak dalam pelbagai arah, bagaimana cara untuk kita membuat summation of forces? Jadi kita pecahkan daya tersebut kepada komponen X dan Y, kemudian barulah kita buatkan proses summation ataupun kita mencari hasil darab daya-daya, hasil tambah daya-daya tersebut. Jadi yang ini saya rasa saya tidak perlu terangkan. Kita tahu bahawa sekiranya kita ada angle di sini theta, dan kita ada P times A sebagai daya di sini. Oleh itu kita boleh pecahkan PA cos theta sebagai komponen X dan PA sin theta sebagai komponen Y. So sekiranya kita ada force tau A di sini, so kita boleh pecahkan tau A sin theta sebagai komponen X dan tau A cos theta sebagai komponen Y. So jadi diharap pelajar dapat memahami bagaimana untuk melukis free body diagram yang melibatkan dua daya ini, iaitu daya daripada kehadiran tekanan dan daya yang disebabkan oleh shear stress. Selepas kita melukis komponen daya ini, apa yang perlu kita buat? Kita melukislah summation of forces. According to the previous definition, drag force is the summation of forces in X axis. So, jadi kita tambahkan semua sekali daya yang bertindak pada X axis. So, jadi kalau kita melihat gambar rajah ini, daya yang bertindak pada X axis ialah PA cos theta dan juga tau A sin theta. So, jadi kita menulis P cos theta dA campurkan dengan tau sin theta dA. Yang ini kita dapat. So, kenapa kita menggunakan kameran? Kerana FD di sini adalah total forces. Total force. Jadi kita kena summation. So summation ini ialah kameran lah. So kameran, hasil kameran untuk P cos theta dA dan kameran tau sin theta dA. So dan seterusnya untuk lift force. Lift force membawa maksud ialah summation of forces on Y axis. So what we do is we do this equation. So we have the integration of P sin theta dA and integration of tau cos theta dA. Jadi saya harap pelajar dah mula nampak di sini kenapa di peringkat di dalam ideal flow kita menggunakan idea integration of dx, dfx, integration of dfy, kerana ia sebenarnya adalah bermula di sini. Kemudian satu lagi rumus yang diharapkan pelajar dapat boleh terus ingat melalui nota ini ialah secara teoretikalnya kita kata kita boleh mengira lift force dan drag force dengan menggunakan rumus ringkas seperti yang ditunjukkan di dalam nota ini. So FD kita boleh kira sebagai CD setengah rho AU kuasa 2 dan FL sama juga dengan CL times 1/2 rho AU kuasa 2. So CD dan CL seperti yang ditulis di sini ialah coefficient of drag dan coefficient of lift. So A adalah
area, dan U adalah velocity of moving fluid. Walau bagaimanapun, nilai A di sini akan berubah-ubah mengikut keadaan dan takrifan. Kerana di dalam membuat kajian berkenaan dengan lift force dan drag force, kadang-kala ada pensyarah ataupun ada pengkaji yang menggunakan takrifan yang berbeza untuk mencari nilai A. Okey, contohnya kita ada sphere. Sphere awak tahu bentuk bola. Okey, bentuk sphere di sini. Sekiranya sphere ini jatuh ke bawah, tentulah udara di sini akan bergerak dan mengalir di sekelilingnya. Oleh itu kita kata akan terhasillah daya rintangan. Okey, daya rintangan ini kita kata kita boleh mengira paling mudah dengan menggunakan rumus FD sama juga CD setengah rho AU kuasa 2. Okay, U di sini oleh kerana kita belum lagi mengira capital U atau small u, so U di sini membawa maksud linear flow yang ini. Okay, so ada nanti kalau kita telah menggunakan, maknanya dah mula pengiraan yang melibatkan small u dan capital U, so nilai U di sini kemungkinan ditulis, saya tulis sebagai capital U kuasa 2 sendiri. Okay, ini hanya untuk membezakan capital U dan small u. Okay, so awak dah faham sekiranya ada falling sphere macam ini, dia akan memberikan geseran ataupun memberikan rintangan terhadap arah aliran yang bergerak. Oleh itu kita boleh mengira secara ringkas drag force yang terhasil seperti ini. So nilai CD di sini, sebenarnya kita perlu cari daripada experimental works. Kita comparekan di antara calculation dan juga experimental work. So yang ini kita tinggalkan dulu. Dan di dalam contoh ini nilai CD diberi seperti di dalam gambar rajah, iaitu CD sama dengan 0.5, 0.8 dan 1.1. Okay. Yang saya ingin bincangkan di sini ialah ada kalanya kita terpaksa membuat takrifan atau mengguna pakai projection area. Okey, saya rasa yang ini awak pun dah biasa guna. Kerana apa? Kerana di dalam hydrostatic force yang kita belajar di dalam fluid mechanics 1, kalau anda kata kita ada curve objek macam itu, so kita akan mengira, kita pecahkan kepada dua, betul kan? Kita mencari daya vertical force and then kita akan mencari horizontal force. So untuk horizontal force di sini, kita akan mengira dengan menggunakan projection area. So ini adalah area yang kita kira. Walaupun bentuknya melengkung di sini, kita tidak mengira dengan menggunakan area lengkung. Kita akan mengira dengan menggunakan area tegak. So ini adalah projection area. Sama juga untuk falling sphere, projection area dia seolah-olah awak suluh dengan torchlight, so awak akan dapat bahawa ini adalah projection area. Oleh itu, untuk kita mengira apakah lift force, drag force yang berlaku di dalam falling sphere seperti ini, memadai untuk kita menggunakan pi r square untuk mengira luas kawasan yang terlibat dalam fenomena ini. Walaupun kita kata udara sebenarnya mengalir di atas permukaan sfera ini, tetapi kita tidak menggunakan luas sfera sebagai area A. Kita masih lagi mengguna cross section, projection area. Okay, boleh faham So begitu juga di dalam falling cylinder seperti ini, kita akan menggunakan pi r square kuasa 2 kerana ini adalah projection area dia, dan sekiranya silinder yang sama, kita baringkan dia dan kita biar ia jatuh, kita kata area telah bertukar menjadi 2R darab L kerana area ini akan reflect kepada projection area. So saya harap awak dapat imagine apa yang dikatakan dengan area, dan awak kena alert pada setengah pengiraan untuk rumus FD sama dengan CD setengah rho AU kuasa 2. Nilai A di situ kita perlu pandai untuk memilih area apa yang kita ingin gunakan. Okay, seterusnya kita akan melihat jenis-jenis jenis-jenis
jenis-jenis rintangan yang berlaku, kerana kita fokus kepada drag force dulu. Okay, so kemudian kita lihat kepada gambar rajah ini, kita dapati bahawa ada dua jenis geseran ataupun ada dua jenis rintangan yang perlu kita ambil kira. Pertama, kita katakan sebagai form drag ataupun drag force dan sebagainya. Dan satu lagi kita namakan skin friction. Okay, walaupun takrifan ini kita kata bukanlah satu takrifan yang khusus, okay, tetapi awak kena faham sebab musabab atau kita kata the basic idea that lead to that kind of resistance. Okay. So kalau kita lihat di sini, untuk plate yang nipis seperti ini, kita dapati bahawa form drag dia ataupun drag force dia adalah kosong, tetapi skin friction dia yang tinggi, 100%. Okay. Tetapi kalau bentuk aerofoil seperti ini, kita dapati bahawa ia sekitar 10%, skin friction adalah 90%, sekiranya ia bulat. So, form drag ialah 90%, skin friction mungkin 10%, dan sekiranya silinder yang sama kita tegakkan seperti ini, kita dapati bahawa drag force dia adalah 100% dan skin friction ialah kosong. So, daripada takrifan ataupun daripada perubahan peratusan resistance yang ada di sini, tentu awak boleh nampak bahawa skin friction sebenarnya berlaku apabila kita besarkan gambar ini, apabila kita ada satu permukaan dan ada aliran yang berlaku seperti ini, dan aliran yang geseran, skin friction ialah geseran molekul yang mengalir di atas permukaan objek ini. Oleh kerana kita kata ketebalan objek ini adalah terlalu nipis, oleh itu angin yang berlanggar pada permukaan ini dan menghasilkan daya rintangan adalah terlalu kecil. Oleh itu kita boleh beranggapan bahawa drag force sebenarnya kita boleh anggap sama dengan kosong. Rintangan yang terhasil di dalam flat plate seperti ini sebenarnya adalah terjadi apabila shear stress pada permukaan ini bergerak dan memberi rintangan kepada permukaan. So itu sebab kalau kita lihat situasi ini, kita dapati bahawa oleh kerana permukaan ini melintang ataupun perpendikular daripada arah aliran, kita dapati bahawa ia akan memberikan kadar geseran yang terlalu tinggi. Dan kita kata oleh kerana dia berdiri tegak macam itu, kawasan yang selari, permukaan yang selari dengan aliran angin di situ adalah terlalu kecil, menyebabkan kita boleh mengambil keputusan atau membuat conclusion bahawa skin friction boleh dianggap sebagai sifar. Okey, sampai sini ada apa-apa kekeliruan ke? Okey, so jadi kita kata sampai pada ini mungkin awak akan tertanya-tanya di mana boundary layer itu bertindak dan sebagainya. Okey, kita akan lihat pada nota yang kedua. Oleh itu, apa yang saya nak terangkan sekali lagi ialah saya harap awak dapat memahami drag force dan lift force, idea tentang summation of forces on X and Y direction. Then saya harap awak dapat memahami rumus ini. So, apa yang perlu awak faham ialah kita melihat daripada kedua-dua rumus ini, kita dapati bahawa nilai pressure kita boleh kira, cos theta sudah tentu kita boleh kira, dan nilai area kita boleh kira. Sama juga di sini pressure, sin theta dan area kita boleh kira. Dan di sini sin theta kita boleh kira, dA pun kita boleh kira. Okay, sin theta kita boleh kira macam mana? Kita boleh dapatkan theta di sini. dA kita boleh ukur apakah area yang terlibat, dan pressure di sini kita boleh ukur dengan cara sama ada menggunakan pitot tube atau sebagainya. Pitot tube atau U-tube manometer. So saya harap pelajar semua masih lagi ingat untuk mengira tekanan dan sebagainya, kerana kita telah ajar di dalam fluid mekanik 1. Okay. Kemudian saya harap kalau ada masa, pelajar boleh search di dalam YouTube, cuba melihat bagaimana pitot tube yang diletakkan di muncung kapal terbang.
Kerana pitot tiup kita kata nampak ringkas tetapi aplikasi itu digunakan secara meluas di dalam banyak application. Walaupun kapal terbang adalah satu industri yang cukup besar, hanya syarikat-syarikat tertentu yang melepasi piawaian yang tertentu sahaja yang dibenarkan untuk membuat barang-barang dalam kapal terbang, tetapi pitot tiup masih lagi digunakan untuk mengukur tekanan sewaktu penerbangan, tekanan sepanjang penerbangan. Kerana didapati bahawa pengiraan pitot tiup adalah paling tepat sebenarnya. Yang itu. Jadi ada satu parameter yang kita kata akan memberi masalah kepada kita, iaitu nilai shear stress. Tahu di sini. Jadi kita kata kita masih lagi tidak dapat mengira apakah drag force dan apakah lift force untuk sesuatu keadaan kerana pengiraan shear stress di sini kita tidak dapat lakukan. Maknanya masih lagi belum ada alat yang boleh kita tempelkan pada permukaan mana-mana untuk mengira nilai shear stress. Tetapi kita kata kita boleh mengira nilai shear stress berdasarkan estimation ataupun berdasarkan beberapa rumus yang lain. Dan kalau awak ingat sewaktu kita belajar bab 1, maknanya idea berkenaan dengan Navier-Stokes equation, kita dapat lihat bahawa Navier sangkut ataupun Navier menghasilkan equation di dalam keadaan shear stress. Kerana apa? Pada waktu itu kita masih lagi mencari idea untuk bagaimanakah pengukuran shear stress dilakukan. Kemudian Stokes memperkenalkan satu lagi teori yang menghubungkan di antara shear stress dan mu viscosity. Mu adalah dynamic viscosity. Oleh itu, kesimpulannya, shear stress di sini kita akan cuba estimate daripada viscosity. Itu sebab di dalam Navier-Stokes equation kita dapat function of viscosity. Kerana itu adalah estimation terhadap shear stress. Kerana apa? Kita tahu bahawa tau sama dengan mu du dy. Oleh itu, sekiranya kita tahu had laju, U ini had laju, dan kita tahu viscosity, so kita boleh dapat shear stress. Itu sebenarnya. Bukan kita setakat meneka sahaja, kita membuat hubungan daripada equation. Okey, jadi di sini untuk mendapatkan shear stress, bagi memastikan kita boleh mengira lift force dan drag force di sini, kita akan menggunakan satu fenomena yang dinamakan boundary layer. Okay. Apa hubungan boundary layer? Kerana di sini tidak nampak apa-apa boundary layer. So jadi sekiranya kita ingat di dalam tajuk ideal flow, sewaktu saya menerangkan tentang rotational dan irrotational flow, saya ada beri satu gambar rajah. So saya mengatakan bahawa di dalam real flow, bahagian yang dekat dengan permukaan, kita kata molekul, molekul akan berpusing. So kita akan ada blok, akan ada boundary di sini. Di sini adalah irrotational dan ini adalah rotational. So kenapa ia boleh berpusing? Kerana kita kata wujud daya yang imbalance, maksudnya unbalance di situ. So menyebabkan molekul ini boleh berpusing. So kenapa wujud molekul daya yang tidak seimbang? Kerana viscosity bertindak dengan efektif di sini. Maksudnya kehadiran viscosity dirasai. Okey, oleh itu kita akan menggunakan idea viscosity yang ada di dalam certain region atau dikenali sebagai boundary layer ini, kita akan untuk mendapatkan nilai tau.